Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Borneo Channel dalam koleksi kopi panas kali itu bersama kami macam biasa Zuluddin Abdul Razak, dan kita akan bersama berkelakar dengan orang-orang best di Sarawak. Dan hari itu kita akan bersama dengan satu figura, seseorang yang sangat kreatif dalam mengira-ngira matematik dengan Cikgu Azila Zibi. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. So Cikgu Azila tu sebenarnya dah lama mengenali dunia matematik tu daripada kecil, daripada zaman universiti sehingganya berkejaya. Tapi untuk memahami dunia matematik tu macam ni, semua akan faham kesukaran ataupun ramai juga pelajar-pelajar di luar yang kadang-kadang suka dengan matematik. Dan hari tu kita akan kupas sikit-sikit kena macam ni dan macam ni kita boleh jadikan matematiknya sebagai salah satu topik ataupun subjek yang menarik untuk para pelajar di Sarawak lah khasnya. Kita berkelakar hal kemampuan ataupun ability rakyat di Sarawak. Okey. Bila Cikgu Azila, sebelum kita kelakar lebih dalam lagi, macam ni matematik tu boleh membantu pelajar kita untuk berkembang lah dalam pelbagai industri. Tapi sebelumnya lagi, kami orang tu mau tahu juga lah latar belakang kita, nama kita, belajar kita di sini, orang seni sebenarnya. Nama Ahmed Azila bin Sibi. Selalunya pelajar nunggah kami Cikgu Azila lah. Dan the best thing is that bila kami memperkenalkan diri dengan orang kami Cikgu Azila, orang pergi ke tempat tuition, orang cari cikgu perempuan. Bila jumpa kami, kita laki Cikgu Azila, kata jawab dah. Oh, bukan, kami pun lah Cikgu Azila. Ya, isu nama. Dekat ya sikit lagi apabila berkakar tentang background kami, especially on background study lah. Orang akan nanya study dalam bidang pendidikan kah, study dalam bidang matematik kah? Kami belajar dekat Universiti Utara. Dan Universiti Utara tu nya pengurusan. Dan kami belajar pengurusan pelancongan. Nothing to do dengan education matematik. Dan nothing to do with matematik. Dekat universiti pun kami ngambil math, statistik je. Biasalah kita ngambil degree nak belajar statistik. And then paling kami tinggi belajar math pun SPM je. Lepasnya siap lagi. Siap lagi. Dan benda ya lah pakai kami ngajar sampai kini tu. Dan lebih daripada ya is more to apa yang kami explore di pun lah. Bila dah tua tu lain sikit rupa kita nak dah slow. Bila kita matured lagi nak dulu masa kita sekolah, kita rasa susah gila. Tapi bila kita dah tua lagi tu kali, kita nanggap benda macam tu dulu hal. Macam tu aku dapat lama dah jadi pandai lagi daripada dulu. Ya lah, macam bagi kita sendiri dah belajar matematik ya daripada sekolah rendah menengah memang sekadar untuk memahami matematik ya, sekadar untuk lulus setiap matematik ya. Tapi bila dah sampai ke zaman universiti lagi lah sambung bidang tourism, pelancongan, memanglah pelancongannya atas dasar subjek universiti, minat mungkin lah. Bagi kita nak minat kah tourism kah macam ni, boleh ambil tourism ya daripada matematik yang kita suka daripada dulu. Munak madah si minat si boleh je macam ni. Dah 3 tahun dah belajar. Lalu si minat. Pada mulanya tourism management ya kami apply universiti. Kami tu orang yang jenis bila kami masuk form 5 yang kami tahu lekat nombor 5 6. Jadi kami masuk form 6 lekat nombor 6 nya saya ada tingkatan 7. Jadi apa yang kami pulah masa kami apply universiti lah macam orang lain. Apply si ada guideline yang betul-betul apa nama nang benar guideline kita, guide kita lah untuk masuk U. Dan mai pilih lah ikut orang, pilih. Dan pada masa ya tourism management tu ni ada 8 masuk UPU pun nak nombor 8 sorry to say lah. Last kali. Nombor 8 saya tahu apa nak engkah. Kami dengan kawan mek madah saya ada orang nak milih sampai nombor 8 engkah je kau apa-apa klik je kau. Klik lah tek nama angga UUM. U ni tu. Dah ya itu tourism management. Klik je saya ada orang angga sampai nombor 8. Orang milih nombor 1 sampai 5 je kata mek dok kawan. Jadi tekan je tek angga sekali angga keluar result tek. Benar-benar dapat nak ya. Nak dikata si dipilih orang je tek nombor 8 tourism management. Then bila dah masuk belajar untuk memahami dan belajar untuk jatuh cinta dengan tourism management. Best juga kami kerja lekat ya pun kerja dalam bidang tourism, exactly dalam tourism. Kami belajar dalam marketing sebab marketing pun part of tourism juga. Beberapa tahun kami kerja di dalam yang berkaitan dengan PR, berkaitan dengan marketing.
and then accidentally jadi cikgu mat. Wah, menariklah sebab bagi kami untuk pengetahuan penonton lah yang Nangga Boarding Channel hari tu sekarang tu, sebenarnya kami dua Cikgu Azila tu adalah daripada universiti yang sama, Universiti Utara Malaysia. Si tahu sebenarnya dah kelakar tadi baru macam UUM, okey samalah tapi kos lain-lain. Ceritanya ambil kos lain-lainnya pun sama. Macam kami dulu kami suka matematik. To be honest lah. Sebab ya kami ambil communication. So, kami mengelakkan untuk berjumpa dengan account, berjumpa dengan statistik. Tapi bila masuk DU pada hal statistik dia wajib. Wajib dalam setiap subjek. Sebab ya salah satu kena matematik sangat penting kepada setiap masyarakat lah. Setiap student dan setiap orang yang mau berkembang dalam dunia perniagaan ekonomi lah kini tu. Jadi sebelumnya juga tadi kita cerita daripada sekolah menengah, sekolah rendah memang selalunya orang cikgu-cikgu yang belajar matematik, yang ngajar matematik tu, tuition ke mana-mana lah, yang mesti ada macam sense of interest kepada matematik. Pengasasan nombor, figure-figure dalam matematik tu, macam kita mesti dari kecil je nak kita dah minat dalam matematik. Adakah macam permulaannya daripada kecil? Nang ada minat lah dari dalam metod berbanding dengan subjek-subjek lain. Metod memang subjek bagi kami. Dari dulu pun kami orang nang dah di brainwash dengan cikgu memang bagus. Uji cikgu memang. Cikgu memang bagus. Nya brainwash kan kami macam ni yang ada kena orang si suka matematik sebab matematik yang susah. So nya give up. Then kena orang suka matematik sebab matematik yang susah. Then nya mau fight. Then you nak jadi orang yang give up kah mau jadi orang yang fight? So I choose to be the one who fight lah. Yes. Kita nerima cabaran ya. So mun kita tu orang si terror kata cikgu, so you choose to give up lah. Mun you terror, you fight for it. So kita ni mau madah kita si terror, mesti mau madah kita terror. Jadi I fight for it lah. Then kami nang dah di brainwash dengan bagus, dengan jayanya oleh cikgu teh, dan kami nang suka matematik sebagai subjek pada masa ya. Tapi si lah excellent benar masa kami SPM, kini tu bukan main nyuruh biar dapat sampai A, dapat sampai A+. Di sini ya SPM time ya. Sekolah ni SPM. SMK Simanggang. Si Aman lah. Si Aman. Kami SPM 2005, 2005. Dan matematik kami bukan A pun. Kini tu bukan main push biak sampai ngatur strateginya, belajar tu dulu dekat ya dapat markah di situ, dapat apa semua. Mun biak nanya cikgu lo A kah? Si ada cikgu dapat A. Tapi I produce student yang dapat A lah. Dengan caranya, ada caranya lah bila kita dah nanggap pattern SPM pun paper dari 2011 kami ada dan nanggah lah macam ni soalannya, macam ni soalan berubah. Ada skill mau tahu juga di sialah macam ni nak meramal soalan macam ya. Iyalah ya juga daripada seorang remaja yang lahir di Siaman, memang lahir di Siaman di Simanggang ni tu namanya. Dia berhijrah lah ke Kuching tu. Bukan semata-mata untuk mengajar matematik lah, tapi atas desakan macam perjalanan hidup lah Cikgu Azila untuk ngembaknya pergi ke Kuching dan atas dia juga dengan yang dah ditulis lah kita madah. Yang dah tertulis dah untuk mengajar matematik tu. Tapi apa daripada yang tadi contohlah daripada pengalaman cikgu dulu, brainwash untuknya bersemangat untuk bersaing dalam matematik yang sangat-sangat penting. Sebab bagi kami lah untuk atau memahami matematik ya, bagi orang yang suka dengan matematik, yang agak-agak suka bilanya pushy ataupun dipush lah. Jadi mesti ada dasar minat ke diri. Dengan strategi kelak kasut kita kelakar hal strategi macam ni memahami matematik ya, sebab benda yang sangat rumit bagi kami rasa, tapi macam ni kita simplifykan algoritma untuk memahami matematik ya dengan setiap brand ataupun pemikiran miak-miak kini tu yang datang ke kelas ya. Tapi sebelumnya boleh kita ceritakan sikit daripada mula-mula kita sebelum jadi cikgu ya. Kami ingin tahu juga macam ni nya start jadi cikgu. Jangan kita ada kebetulan ataupun accidentally jadi cikgu. Ya mau ditahu ya accidentally macam ni, terlanggar ke apa ke. kami kan ngambil tourism management. So tourism tu nya part of business bah. Then business tourism nya ada belajar marketing. Jadi kami tu habis je tourism management degree ya. Dan kami belajar kerja dekat salah sebuah college dalam bidang marketing. So kami kerja dalam bidang marketing. Silama lekat ya kami dapat offer gig di sebuah hospital swasta pun bahagian PR dengan marketing. Lekat ya dalam olah PR dan marketing ya kami dapat offer dari salah seorang founder lah untuk sebuah learning center dekat Kuching untuk berpusat. Dan dari sianya adalah pusat learning center untuk ngajar matematik.
ngembak biak pergi ke World Mathematics Competition center ya tadi. Jadi kami kerja di sia sebagai marketing manager. Bila kami pergi ke sekolah mula talk tentang matematik, kami isi ngajar. Dekat ya kami mula konten dekat Facebook, dekat Instagram tentang matematik sebab kita marketing manager lah. Jadi bila dah macam ya tadi, biak nangga. Biak ada kenal kami jadi salah faham. Dia ingat kami itu cikgu matematik mas saya. Cikgu boleh si cikgu ngajar kami matematik tanya. Si ada kami itu cikgu di sia, kami si ngajar ngurus di sia. saja. Oh, kami ngurus saja ada cikgunya di sia. Dan yang madah kami kenal kita, kami belajar kita tanya madah. Oh si ada. Lekat lagi berjumpa lagi dengan biaknya. Biak yang kenal kami sebenarnya. Sebab masa kami habis degree, kami sempat ngajar sekejap di sekolah sebagai cikgu ganti, ada cikgu bergaji. Sementara kita cari kerja nak ada offer di jadi cikgu Aman lah. Di Kuching tu. Di Kuching. SMK Batu Lintang, kami pernah ngajar sekejap saya lah. And then ada biak yang kenal kami tu, teknya masih follow kami dekat social media. Dari sialah teknya minta ngajar tuition yang dua sekawan. Jadi kami mana si, kami itu bukan cikgu tuition. Ngajar math kata, "Enggak, aku pandai ngajar math." Macam biasa. Kami ingat math tu kami boleh faham aja. Mun ngajar si mungkin biasa sebabnya macam barang yang bekerja lah mutak, macam ni nak menyampaikan. First memanglah kelas dengan dua kami setujulah. Okeylah dah benar gila anak yatim nak. Tapi tak udah jangan madah dengan orang, madah dengan sedaknya. Okey, nyedok si madah dengan orang. Kak ya mek orang jumpa di pustakaan negeri. Jumpa di pustakaan negeri, mek orang mula kelas dan kami ingat one of student tu tadi bila habis kelas nya duduk dekat pustakaan negeri ada tangga kaca, ada kolam debah, nya duduk kat kolamnya termenung macam ya. Malah dadanya macam ya. Kena kita nanya kami si sangka lah cikgu, si sangka mek dapat faham tanya dah. Beliau. Kena tak macam gila. Kami lama tu ingat nak macam yang biak pandai je, bukan biak si pandai macam kami. Ai, jangan ada. Benar kita ada faham, benar mek faham. Kelak mek nak ngembak kawan-kawan mek lain tuition kita. Jangan dulu, kita dua aja dulu mek ada. 2017, ayat ujung 2016 lah, 2016. 2017 yang dua dah ngembak geng dah. Ngembak geng kami 2018 kerja kami secara as a good problem juga lah. Kerja kami agak terganggu. Kerja kami pun sebagai marketing manager. 2018 kami terpaksa berhenti kerja. Terpaksa berhenti kerja sebab student dah kami. Student dah kami mula si sangka dah pandai kesia jalan. Sebab kami orang marketing, bukan orang ngajar. Kami si pernah apply pun nak jadi cikgu kah zaman dulu-dulu orang madah apply maktab Semarang mek si mau. Mek si suka di cikgu. Si sangka macam ni kah? Yalah macam yalah accidentnya tadi. Yalah jalan jadi atur Benar-benar nang si mau jadi cikgu, kesia juga jadinya. Tapi udah mula-mula ya kan cerita-cerita yalah sebabkan kita sayang kepada pelajar nak. Macam kita ada terlibat secara langsung di syarikat Yatik dalam menguruskan jerayawara lah kita dah pergi ke sekolah, program-program nak melalui mathematics. At the same time you love the subject. Pasal bagi kita nak bila masa kita membantu dua orang pelajar Yatik mula-mula Yatik apa macam terdetik macam menyuruh kita sipalah kelak aku nolong dua tu demi macam bagi kami nak macam mungkin kami mahir dalam sejarah nak. Okey orang minta ajar tapi kami macam okey aku sibuk ngajar kau lah bukan sibuk macam busy dengan kerja macam kita pada hari kita terganggu sikit bekerja ya. Jadi macam ni kita menerimanya dua ayat untuk ngajar dalam masa yang sama kita nak fokus dengan kerja juga macam there's something you have to balance in between ya penting. Pada asal benda ya kami si welcome sidak datang. And then bagi kami bila benda ya ada kesan nangga sidaknya gembira bukan main. Nyenang gembira gila. Dekat ya masanya first masuk form 5 ada ujian bulan 2 macam ya ada ujian bulanan. For the first time katanya sejak dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 toklah pertama kali kami lulus cikgu tanya madah. Nak seorang ngetek dapat 70 something lah makahnya. Seorang tak dapat 50 lebih. Nyendua ngagak kami di tempat kami kerja ya habis sekolah. Terus ngembak kertas saya sekali. Kami langkah buka. Ya Allah rasa excited. Kami apat rasa tu bila kita mula bisnes kita ada kepuasan. Bila kita mula kerja apa kita ada kepuasan. Dan bila as a teacher ya jenis kepuasannya pelik lain macam yang pun kepuasannya. Nangga wajah miak. Lekat ya nangga impact yang diberikan dan kami rasa aku nak bantu lagi lah nyedok tu. Dan dari sia kami pun jadual dan aturkan jadual kerja juga supayanya balance lah. Tapi at last si balance juga. Si dapat. Alu lebih ke ngajar. Kau dah kami? Yalah dah kami. Bila dah lebih ke ngajar dan stop kerja, kami terus terus
Fokus Ah, lah, fokus. Hmm, 2017 kan fokus. 2017 Penghujung ke? 2017 makin kami student. Oh. 2018 kami Committed terus. terus berhenti dari tempat kerja ya. Last kami ngembak student di tempat kerja kami ngembak student pergi World Mathematics Competition pada 2018 lah. Kak Ya lu berhenti. Okey, ya kita nak tadi macam ni perjalanan Cikgu Azila tu start mengajar matematik ya macam ni. Jadi lepas tu kita akan kelakar lagi lebih mendalam dengan strategi macam ni meletakkan kepercayaan orang yang minat math ya kepada matematik. Dan lepas tu kita akan bertemu lagi. Okey, kembali lagi kita bertemu lagi dalam Borneo Channel untuk kopi panas. Tapi sebelum kita kelakar lagi, cikgu, betul dah minum dulu lah. Tu bukan tok kopi dah tok kuasa. Betul kering ke kak tadi. Banyak dah loya. Okey. Udah tadi kita dah kita tahu sikit lah, bukan sikit banyak juga lah pasal Cikgu Azila tu sebab mun kami sebelum tu kami tahu daripada Facebook, orang share dekat WhatsApp, Telegram, video kita. Ada juga lah orang record nya dah cikgu tu screenshot lah screenshot. Cikgu tu boleh ajar matematik bagus tu. Macam bila word to mouth lah macam grapevine bah orang gosip ada cikgu tu okey ngajar matematik anak kami bagus lah lepasnya. Jadi dari sia kita nanggap macam ya fungsi lah ataupun bila kita melakukan sesuatu untuk melihat hasil yang positif bukan atas dasar kewangan ataupun dasar benefit kepada diri sendiri. Macam kita pada tadi nak kita just datang membantu pelajar ya supaya dia dapat sesuatu yang berikan kelebihan kepadanya. Ya sebenarnya fokus sebagai seorang pendidik dah walaupun bukan lahir daripada bidang pendidikan, bukan lahir daripada maktab perguruan kah ataupun IPG kah dari sini, daripada UPSI kah bukan. Tapi ya antara satu hikmah lah di sebalik kejayaan yang dikecapi oleh Cikgu Azila ini tu. Ya ibarat kejayaan. Kita andai kita lihat ya sebagai satu kejayaan yang beri semangat kepada anak-anak di Sarawak misalnya. Jadi tadi kita dah kelakar hal background kita. Jadi kini tu kami inginlah kami mau tahu macam ni matematik tu menjadi lebih mudah. Kerana apa yang kami faham konsepnya dibaca yang definisi matematik tu adalah percaturan dalam nombor, memberikan satu jawapan yang pelbagai tapi tepat. Untuk dapatkan jawapan tepat ya memerlukan satu kemahiran lah daripada seorang pelajar. Jadi munnya si minat kadang-kadang munnya si minat nya si akan faham dan nya si akan mau faham matematik. Tapi bagi kita sendiri orang yang datang kepada kita bukan orang yang kami pandai matematik siapa yang bagi kelas kita orang datang kepada kita adalah orang yang memang si pandai matematik ataupun orang memang yang gagal berkali-kali dalam matematik. Jadi macam ni kita membantu si Datuk untuk macam ya kacang je matematik tu. Contohlah macam ni ya. Okey, untuk kami pun lah kami ngambil inspirasi daripada cikgu yang great teacher yang mengajar kami in the past lah. Kami dulu matematik okey. Ada satu subjek yang kami nang teruk benar English. Nang teruk kami English. Jadi kami UPSR okey, agak senang bah English UPSR. Bukan PT3 apa nama kita zaman saya pakai PMA agi okey lah tapi nya turun sikit C. And then bila form 4 kami dah nanggam English dah makin susah. So kami pun nak berkelakar dalam English pun susah. Jadi masa ya kami ingat kami tu jenis orang yang siapkan dapat nangkap lah subjek English tu susah gila bagi kami. Then datang diberi kepada kami orang cikgu yang sangat bagus masa kami form 5. Dan cikgu tu nang benar-benar ngajar setiap mun kita si faham setiap baris ayat yang akan translate. Mun kita si faham apa yang nang dengan sabar yang akan beri nak ya. Dari sia timbul minat tu. Dari sia mek langgar bila minat semua boleh nak ya. Boleh jalan. Semua boleh jalan. Then ngambil daripada formula from my teacher ya tadi kami pun formula kami yang sama juga iaitu kami bina sidaknya pun minat. Bina minat dengan biak. Ada seorang cikgu kami dulu, guru besar masa kami sekolah rendah. Nyamada, masa kami udah ngajar lah. Yang beri pesanan dengan kami, Nyamada, mun you ngajar, you jadikan diri you sebagai idola kepada miak. Mun you jadikan benteng,
benteng yang kita tuk cikgu, kita tuk memerhati sidaknya, nak nganuk sidaknya, siap dah jalan. Kita jadi idola, kita jadi orang yang sidaknya suka. Ialah yang kami polah, kami get along dengan sidaknya, polah benda yang sidaknya rasa, nak ya juga cikgu tu masuk air cikgu tu. That's why dalam mengajar nang ada nang mau jadi gila-gila juga lah. Betul. Dengan sidaknya suka. Daripadanya suka kepada personality ya, hanya suka kepada personality orang yang ngajarnya dulu. Lekat ya, barunya minat dengan apa yang diajar oleh orang ya. Last barunya mau nerima apa yang disampaikan. Dari sialah kami nak yang formula kami adalah minat. Yalah Tek, macam kitab madah sendiri nak untuk memahami sesebuah subjek tasik kira lah matematik. Macam kitab bahasa Inggeris. Macam kami matematik, tapi kami okey bahasa Inggeris, matematik yang mesti betul. Cuma dari sial untuk bagi kita struggle daripada sial lah untuk mendalami ilmu ya. Jadi boleh pelbagai cara. Macamnya melalui personality kita lah sebagai cikgu. Dari sia juga bila miak tu nangga kita boleh blend together lah dengannya. So nya rasa selesa yang penting juga lah, selesa. Pasal personality mesti menarik. Mun cikgunya muka stern jak masuk kelas nak rasa dah siap belum? Dah siap. Jadi macam miak jadi sibuk pergi tuition. And then sikit lagi poin penting adalah apa yang dibadah Cikgu Azila tadi, jangan jadikan diri kita yang benteng kepada pelajar. Sebab cikgu tu nya boleh nya mesti terima mun student yang boleh melangkauinya. Ya yang paling penting. Student yang boleh pergi jauh lebih daripadanya lagi. Ya sangat penting. Jangan masuk kelas miak mesti ikut kata aku. Miak mesti siap jadual tu. Mun nya siap nya lemah macam ya. Dia boleh. Jadi bagi kita sendiri, kita mana tadi boleh ada benteng antara cikgu dengan student. Ada personality tertentu. Tapi dalam masa yang sama, macam ni kita nak memberikan keselesaan ya. Selesa dah ada, tapi nak menerapkan konsep matematik ya dalam secara fizikal atau technically ya kepada sidaknya ya. Macam perlu ada sesuatu ya, ada sesuatu Mula-mula ya tadi adalah macam pada dari segi minat, personality apa semua nak. Second stage-nya baru masuk kepada pembelajaran. Then kami pun nak macam tu, bukan orang yang benar-benar genius dalam math. Bukan orang yang benar-benar masa sekolah dulu cikgu ajar je terus dapat. Mula kerja rumah niru juga dulu sekolah. Sama. Agi-agi math. Ya hobi. Niru biak kina di sekolah. Jangan cerita banyak gila lah dengan biak lah. Benda yang susah juga bagi kami. Jadi bila kami pun udah dewasa nak mempelajari benda tu, dan kami faham apa yang kami lalui dulu. Apa mun biak pandai, cikgu sebut-sebut tu punya connect terus. Bagi mun biak yang sederhana tu, ada benda contohlah. Cikgu sebut perkataan pom boleh ubah dengan perkali. Variable dengan apa nama tiga itu lupa. Okey, mun benda yang disebut biak kan variable pom boleh ubahnya kan rasa benda yang berat. Betul. Padahalnya faham sebenarnya, tapi mentalitinya dengan perkataan yang canggihnya si ya. Jadi mun kami akan padah dulu variable, kami akan padah pom boleh ubah. Senang cerita huruf bah. Contohnya 2x. X adalah pom boleh ubah. Dia sebut kita apakah pom boleh ubah, apakah boleh ubah. Nyata pom boleh ubah adalah nyana macam ya. Tetapi apabila kami dalam kelas, pom boleh ubah pakai tahu aja. Mun nak nanya apa semua huruf. Sebut huruf je sia. Senang tidaknya faham. Cari perkataan-perkataan yang mudah yang bukan jargon dalam bidang math. Betul. Mun kita stick dengan jargon in math, biar susah nak faham. Ya bagi kami lah. Ya secara teknikalnya kita sebagai cikgu matematik lah cuba untuk menerapkan unsur-unsur matematik ya secara teknikal, secara manual lah kepada sidak kepada para pelajar lah sebab untuk memahami ataupun mengenali nombor-nombor dalam subjek matematik tu sangat luas. Matematik tu bukan daripada darjah 1 sampai darjah 6 lepas sambung form 5. Banyak lagi. Mun ikut sejarah algoritma pun daripada sebelum tamadun kita lagi mengenali matematik yang macam ni. Sampai kini itu masih digunakan dalam pelbagai sektor. Kita sifatnya madah accountant, ekonomi aja, sektor matematik. Nya luas sikit daripada ya. Even tourism pun ada nak ada. Kira-kira keluar masuk orang ataupun statistik yang berkaitan dengan pelancongan dalam negara dan negeri. Dan juga apabila kita nak cuba untuk memberikan satu situasi kepada pelajar memahami, sebab
setiap pelajar tu ada subjek yang tertentu. Form 1 sit sama dengan Form 5. Darjah 1 sit sama dengan darjah 6. Jadi kita ngajar sidaknya alone by yourself. And then how you manage to differentiate each subject dengan kemahiran sidaknya, dengan identiti sidaknya sebagai seorang pelajar. Sebab kami student kita tu sebelum tu dua orang untuk yang bawa nanggal lah bawa channel tu, perbualan kami orang tadi tu dulu waktu 2017 dua orang je studentnya. Senang datang pun dua orang je ambil kertas 70 50 lulus, tapi kini tu dah beratus. Ya beratus-ratus saya ratus tak kelakar sebabnya bermula daripada social media. Hanya saya akan beratusnya mesti ada social media. Saya dapat muat sikit bilit je 400 lebih. Ya sikit lah ratus tak kelakar, tapi pentingnya adalah macam ni differentiate your ability lah, macam otak kita nak bagi tu, nak ngajarnya tu macam ni penyusunan lah. Susah soalan tak? Ya nanti kami sebabnya kami si faham. Kami ngajar, darjah 6 mek ngajar. Tingkatan 1 mat mek ngajar, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 semua mek ngajar. Nang susah kami nak madah macam ni, kami nak cari ingredient yang betul untuk kami make it easy for me. It never easy for me lah. Nang susah bagi kami, nang susah. Kami kaji darjah 6 bukan kaji nyempun mat aja. Bila kita ngajar terpaksa kaji nyempun soalan-soalan tahun lepas, apa nak diramalkan, dekat ya macam ni cara nak train student untuknya dapat catch up dengan benda ya. Ya cerita darjah 6, cerita tingkatan 1 lagi. So kami itu ada darjah 6 tingkatan 1 sampai 5 ada 6 gig cerita. Belum masuk bun mat, belum masuk mat lagi. Mat tahun tu kami start ngajar form 4 mat ada 7 gig cerita lah semuanya. So nang bila nak ditanya macam ni nak make it easy memang si ada lah, nang susah. Bagi kami pun lah kami terpaksa cope dengan setiap ya, cari ingredient for darjah 6, cari ingredient for tingkatan 1 sampai tingkatan 5 and then add math lagi. Nang terpaksa struggle juga lah kami pun. Tapi bagi untuk kita di Impun memang kita akan bekerja seorang. Jadi dalam masa tempoh ya ada macam kita dapatkan content, info, what should you ajar sidaknya the next term mungkin untuk form 5, form 4. Macam ni kita gather all the information daripada cikgu-cikgu lain kah macam ni? Ada geng-geng juga. Yang geng-gengnya siapa? Di tempat tuition kami untuk darjah-darjah tu darjah 1 sampai 6 memang ada timnya lah. Especially on darjah 6 nang kami ngaku kami si berapa terror gila lah in term of percaturan dan strategi pemarkahan. Matnya memang Muhammad dah kan boleh ngajar tingkatan 5 mat tahu. Kita disuruh jawab memang tak pandai. Tapi mun nak ni dulu kami nang ada terutamanya cikgu-cikgu mun tak tahu ada sekolah Mak Hafiz tu lah. Cikgu-cikgu dari Sia nang sangat-sangat bagus sidaknya ngajar dan kami nang banyak berguru dengan sidaknya. Sidaknya lah dengan kami ngajar di pusat tuition kami untuk darjah 4, 5, 6 dan seorang daripada sidaknya in charge darjah 1 sampai 3. Ya untuk darjah-darjah. Untuk tingkatan memang kami yang lead lah dan kami ada beberapa orang cikgu juga tapi sidak tu bukan cikgu lah dan sidaknya engineer yang ngajar tingkatan 3, ngajar tingkatan 5 juga, ngajar math, ada juga ngajar sains. And then sidak tu in term of math kami lah yang lead sidaknya dan dalam masa yang sama kami biarkan sidaknya untuk explore juga di Impun lah. Mun ada apa-apa info tambahan kita sama-sama kongsi. Untuk tingkatan nang kami masih nak jual lah. Darjah-darjah tak ada okey sikit dah banyak dah orang bantu. Yalah bila kita kelakar pasal untuk mendidik buka kelas tuition tu bukan just mengenai macam ni nak ajar sidaknya supaya sidaknya lulus, tapi dalam masa yang sama kapasiti kita ya sebagai seorang cikgu. Sebab bagi Cikgu Azila tu mengajar daripada peringkat pertama yang sangat-sangat rendah. Bagi kami lah bermula dengan 2 orang pelajar and then seterusnya berkembang kepada sekolah rendah, berkembang kepada sekolah menengah. Jadi di sini berbagai struktur ataupun program yang perlu difahami oleh seorang guru untuk mengetahui jalan ataupun laluan yang betul untuk diajar kepada pelajar. Sebab pelajar tu juga sikit kita kena tahu sidaknya bukan dari sekolah yang sama. And then secondly, sidaknya belajar daripada cikgu yang lain-lain. Bila belajar daripada cikgu yang lain, formula matematik pun lain-lain. Bila datang ke ia juga yang mau difahami. Sebelum tu pengalaman kami ada tuition. Kami ada juga cikgu lain. Jadi bila kami belajar di sekolah, okey macam tu yang ajar, okey. Bila mak kami suruh pergi tuition, pergilah kau tuition dia nak cikgu tu ngajar lain which is simple lagi.
Oh, bagus aku dengar katanya tu. Tapi esok hari kau pergi kelas. Jadi macam kita nak si cikgu, ada si student tak agak kami si faham tu sekolah kami. Tapi kita ajar lain. Macam ni tu. Mesti ada anak. Oh, yang nang panas soalan, nang kopi panas pun soalan. Oh, ya, nang mesti ya. Dah mesti. Mesti si panas kita dalam tu. Nang terjadi yang mana nak apabila nya belajar nya madah topik susah. Contohnya kata 5 kami ambil segi nama topik tu tak matrix. Matrix dekat paper 2 sidaknya rasa susah. Bila kami ajar, senang untuk berdua hal cikgu kami si tahu. Dan barang dia bagi kami lah kepada student, kami selalu pesan dengan student sebelum habis kelas, adab kita belajar mesti jaga mek madah. Bila kita belajar kami kita rasa senang, never complain dengan cikgu di sekolah. Yes. Cikgu ngajar susah, cikgu Azila ngajar senang. Jangan komplain macam ya, mau jaga adab lah mek. Kita mesti madah dengan amyak tu. Munda nya akan bercerita dengan orang. For business memang bagus. Memang bagus. Orang akan madah cikgu Azila tu ngajar senang lagi faham contohnya. Tapi untuk adabnya kita mau bukan bukan for business saja, bukan pakai faham aja. Berkatnya dan mesti diambil berat juga apa. Jadi dak amyak tu nang mau diajar memang banyak kali kami ngajar mek nangga nengam biak pun kakak macam ya. Dan mek mandah mun di situ aja kita kakak contoh no problem lah. Tapi jangan bawa ke sekolah mek dah, jangan sampai didengar cikgu ya, kecil hati je lah. Memang selalu terjadi dan ada student mek mandah kami mula macam tu cikgu lebih simple. Kami dah refer kepada soalan jawapan dekat belakangnya. Nang jawapan tu nang sangat betul lah. Tapi cikgu media sekolah madah si boleh pakai cara ya tanya. Si lah aku pandai madah lagi. Nang no comment juga lah. Iyalah. Sepatutnya metode nya si boleh terikat dengan sikit cara aja. Nya memang ada pelbagai cara. As long as nya boleh diterima oleh silibus. No problem lah sepatutnya. Iyalah Tik. Tapi untuk sebab kami student jadi sebelum tu kita semua student. Jadi mengalami bukan matematik je sebenarnya. Semua subjek pun ada macam ya. Kau belajar di kelas tuition kadang-kadang senang, kadang susah lagi si dinafikan. Tapi yang penting adalah bagi kata Cikgu Azila tadi, yang penting adalah untuk memberikan satu konsep kefahaman ya, amat sukarlah untuk membalancekan antara apa yang belajar di sekolah dengan apa yang belajar di kelas tuition. Tapi yang penting adalah adab lah. Adab kepada cikgu-cikgu. Gini-gini pun walaupun yang susah ngajar kita, tapi yang tetap cikgu yang menyampaikan ilmu. Jadi benda yang diterima kita lah harus diterima dengan hati terbuka. Jangan malah pembandingan antara cikgu. Sebab dalam masa yang sama sebagai student kelak serabut. Serabut dia sikit. Tapi lepas tu kita akan kelakar macam ni lagi penggunaan teknologi dalam mengajar, mendidik. Sebab dalam tempoh pandemik COVID-19 masa tu cabaran yang meluas. Dan dalam masa yang sama pelajar dan guru institusi pendidikan lah mendekati dunia teknologi tu. Tapi sebelum terkelakar ya, katut kita mendalami lebih lanjut. Jumpa lepas tu. Okey, bagi orang di Sarawak tu, orang boleh tahu, kita tadi dengar bakat-bakat anak-anak Sarawak seperti Cikgu Azila Madah tadi pernah memenangi ataupun hampir jadi grand champion lah dalam international pun competitions, mathematics competitions. Ia bermaksud 2.8 juta rakyat di Sarawak tu ada potensi sebenarnya untuk membawa matematik tu kepada satu tahap yang lebih tinggi. Okey Cikgu Azila, sebelum kita menyimpulkan bicara kita hari tu berkenaan matematik, sekarang tu isu yang terbesar dia dihadapi oleh student di Malaysia adalah exam cancel. SPM cancel lah untuk tahun tu. Yang postpone dimbak ke tahun depan. Jadi persediaan sidaknya sangat panjang. Tapi dalam masa ya untuk berhadapan dengan tahun depan, exam pun tahun depannya terlalu lama bagi student. Jadi student tu kadang-kadang yang rasa macam terlalu lama gila si belajar, jadinya jadi sembab. Kita pada sembab lah bagi bahasa kita, sembab, slow. Jadi adakah dalam tempoh yang sangat-sangat hampir waktu exam, contoh dalam masa 3 bulan, kami rasa 3 bulan tu kami dapat push diri kami belajar matematik, adakah tips-tips tertentu bagi kita yang dah belajar mengajar mat bertahun-tahun tu, adakah tips-tips tertentu untuk sidaknya macam untuk pecutan terakhir lah bagi sidaknya menghadapi exam bagi nak ya pesan kami lah bagi yang nak SPM matematik lah, bagi yang belum lagi dapat markah 50 yang macamnya pun setengah nak lebih daripada ya, bagi yang belum dapat sampai ke siagi
si ada masa lagi nak belajar topik yang si ada masa. Strateginya adalah pergi ke kertas 2 dan cuba skor sebanyak mungkin markah dekat section B. Kertas 2 ni ada 2 IG, section A, section B. Section B tu senang. 12 markah, 12 markah, 12 markah, 12 markah, 4 IG soalan. Mun 12 saya dapat di skor bis 48 markah dah sia. Boleh, kami pernah ada student yang sangat lemah tapi nya boleh skor semua dekat sia. Dan section A ada beberapa soalan yang mana boleh dijadikan soalan pakai curi markah. So bila tahu sini tempat nak curi markah tu, insya-Allah boleh dapat. Even hanya 2 bulan saja berbaki, memang dapat dipolah. So kita sebagai cikgu mesti tunjukkan kepada sidak strategi yang betul lah. Yes. Ya yang kami polah kepada student kami memang sudah ada strategi dah, sudah ada macam ni nak polah next class tu apa, next class dia apa, dan bila ada ujian di polah yang sidaknya memang macam ni lah. Paper tu je fokus nek tu. Dengar ya, paper tu je fokus. Bagi yang macam untuk mencari pecutan terakhir ataupun menghadapi masalah dalam memahami dunia matematik, ada beberapa tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Azila tadi. Dah panjang lebar kami orang berkelakar dan ditunjukkan beberapa cabaran ataupun solusi kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak lah yang tidak mempunyai minat ataupun baru je berminat dengan matematik, yang mempunyai isu dengan matematik. Ada penyelesaian di setiap soalan-soalan atau isu-isu yang ditimbulkan. Jadi sebelum mengakhiri bual bicara kita kopi panas dalam Borneo Channel hari itu, sebelumnya terima kasih kepada Cikgu Azila kerana sudi. Terima kasih tuan. Jadi ada 3 perkara penting lah yang dapat kami simpulkan. Yang pertama adalah untuk memahami matematik tidak semestinya perlu memahami formula. Hanya boleh bermula dengan personality seseorang cikgu yang mengajar boleh mempengaruhi idea murid. Yang kedua adalah seorang guru jangan jadikan identiti guru sebagai benteng untuk student memahami matematik. Biar setidaknya explore matematik dengan caranya sendiri, dan dalam masa yang sama kita sebagai guru harus menunjukkan personality yang sesuai ataupun personality yang boleh memberikan keselesaan kepada murid. Dan yang ketiga adalah tidak ada yang mustahil dalam matematik. Selaginya nombor, mesti ada penghujungnya walaupun infinity. Nya adalah sesuatu jawapan yang boleh memberikan satu gambaran yang luas kepada pelbagai aspek. Ia perlu kita faham. Matematik bukan penghujung segala-galanya. Nyasik juga susah. Mungkin kita macam tadi kita madahnya susahlahnya. Kita mesti ubah persepsi kepada orang di luar sana, mak bapak, student, siapa-siapalah yang rasa matematik susah. Buang persepsi jadikan matematik salah satu subjek pilihan utama kita orang. Jadi sengaja aja kelab bersama kami orang lagi dalam Borneo Channel rancangan program Kopi Panas. Kita jumpa lagi.